Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang paling mengejutkan Malaysia. Keputusan daripada mahkamah yang paling menggemparkan Parti Bersatu dan tentunya Muhyiddin Yassin. Hari ini diberikan keputusan Jabatan Peguam Negara bantah permohonan Bersatu. Disangkakan tiada yang membantah Bersatu, tapi akhirnya Jabatan Peguam Negara sendiri membantah permohonan Bersatu. Tentang apa? Ikuti ulasan ini dan bantu saya tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Anda tak perlu bayar untuk menekan butang subscribe itu selama-lamanya. Anda tak perlu bayar. Jabatan Peguam Negara AGC membantah permohonan Bersatu untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman terhadap yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Johari Abdul dan 4 ahli parlimen di Sabah. Bersatu telah memfailkan tindakan undang-undang memohon supaya Johari mengisytiharkan kerusi yang disandang 4 ahli parlimen itu kosong. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali yang mewakili AGC memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa permohonan Bersatu itu perlu ditolak kerana keputusan berkenan tidak tertakluk kepada semakan kehakiman menurut Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang anti lompat parti seperti yang dinyatakan dalam Perkara 49 Perlembagaan Persekutuan tidak tertakluk kepada semakan kehakiman kerana Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan, katanya ketika berhujah di hadapan Hakim Datuk Amar Jet Singh. Menurut Perkara 63 Perlembagaan Persekutuan, kesahan apa-apa prosiding dalam mana-mana majlis parlimen atau mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Permohonan semakan kehakiman itu difailkan oleh Naib Presiden Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten Bersalam Muhammad Suhaimi Yahya sebagai peguam atau pegawai awam parti itu pada 17 April lalu. Bersatu menamakan Johari dan 4 ahli parlimen terbabit, itu Datuk Armizan Muhammad Ali Pahpar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin Ranau dan Datuk Mat Bali Musa Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. Sementara itu, Peguam Tan Sri Azhar Azizan Harun yang mewakili Kiandi dan Muhammad Suhaimi pula berhujah bahawa permohonan semakan kehakiman berkenan perlu didengar kerana ia bukan sesuatu yang remeh serta menyusahkan. Speaker telah melampaui bidang kuasanya kerana beliau tidak mempunyai kuasa untuk mentafsir Perlembagaan Persekutuan atau membuat penentuan bila keanggotaan responden kedua hingga kelima dalam Bersatu terhenti. Penetapan speaker itu adalah tidak rasional serta menyalahi undang-undang kerana ia menyalah tafsir peruntukan Perlembagaan Bersatu dan sewajarnya adalah kesilapan undang-undang, kata bekas speaker Dewan Rakyat itu. Mahkamah kemudian menetapkan 16 November depan untuk keputusan permohonan itu. Dalam permohonan itu, Bersatu memohon suatu perintah untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarikh 16 Januari lalu yang menyatakan responden kedua hingga kelima telah memberi penjelasan dan mengesahkan tiada berlaku kekosongan kerusi parlimen terbabit berdasarkan tafsiran Perlembagaan Gabungan Rakyat Sabah JRS dan Perlembagaan Bersatu. Bersatu juga memohon satu deklarasi bahawa 4 ahli parlimen itu telah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut Perkara 49 dalam A Perlembagaan Persekutuan selain perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kerusi parlimen terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan lagi yang paling menggemparkan kita di Malaysia. Ini membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikala usia beliau yang sudah menjengah umur menghampiri 100 tahun,
sudah hampir tak boleh lagi melakukan apa-apa. Beliau kini berulang-alik pula disiasat oleh pihak berkuasa seperti pihak polis. Apakah nasib Tun Mahathir selepas ini? Kali ini pula dikabarkan, disahkan bahawa dalam Malaysia Gazette, polis sekali lagi merakam percakapan Tun Mahathir Mohamad. Saya kadang-kadang rasa kesian ataupun simpati dengan Tun Mahathir Mohamad dikala beliau di usia yang terlalu senja dan sudah terlalu tua untuk berpolitik. Beliau pula kini tak henti-henti dirakam pula percakapan berkaitan dengan kenyataan-kenyataan beliau yang penuh dengan kontroversi. Bilakah agak-agaknya Tun Mahathir akan berehat daripada dunia politik dunia ini? Dunia politik dunia ini tak akan berakhir, tapi Tun Mahathir Mohamad kena ingat bahawa beliau harus mula berhenti dan berehat, meluangkan masa untuk yang sepatutnya. Polis Diraja Malaysia dilaporkan sekali lagi merakam percakapan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 30 minit hari ini. Ketua Penerangan Pejuang Muhammad Rafiq Rashid Ali berkata, anggota unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman bertemu Mahathir di Yayasan Al-Bukhari pada pukul 3 petang tadi. Beliau mendakwa rakaman itu berkaitan penglibatan Mahathir dalam program sidang meja bulat proklamasi orang Melayu dan sidang media yang diadakan sejurus selepas acara tersebut. Seperti mana biasa, Tun telah menyatakan bahawa beliau akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis dan akan menjawab semua soalan di mahkamah. Akhir sekali, Tun Mahathir juga mengatakan bahawa kenyataan beliau kepada polis adalah jelas bahawa mana-mana kenyataan secara bertulis, ucapan beliau dan sebagainya adalah berdasarkan pengalaman beliau sebagai Perdana Menteri selama 22 bulan 22 tahun, kata Muhammad Rafiq. Turut dirakam percakapan adalah bekas timbalan Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Datuk Marzuki Yahya dan bekas anggota parti itu Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan. Sebelum ini, media melaporkan Mahathir telah diambil keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataan berunsur penghinaan ke atas institusi diraja dan proklamasi orang Melayu. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nursia Sahuddin berkata, keterangan Mahathir diambil untuk unit siasatan jenayah terkelas D5 Bukit Aman di Yayasan Al-Bukhari pada 10.30 pagi 2 Julai lalu. Dalam kenyataan pagi tadi, Mahathir berkata, kerajaan tidak berhak untuk melarang mana-mana pihak membicarakan soal bangsa, agama dan Raja 3R, khususnya semasa musim pilihan raya. Kerajaan tidak boleh larang apa-apa melainkan ia ada kaitan dengan keselamatan negara. Larang 3R terlalu umum, tidak dijelas kenapa dan bagaimana bercakap berkenan 3R boleh mencetus bahaya terhadap negara. Apakah kalau saya kata saya orang Melayu maka ia mengancam keselamatan negara? Jika saya kata orang Melayu menghadapi masalah, maka saya dianggap sebagai pemberontak yang polis perlu siasat saya, kata Tun Mahathir Mohamad lagi. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda tentang perkataan daripada Tun Mahathir ini? Pada pendapat saya, Tun Mahathir sudah berehat daripada dunia politik yang tak akan habis-habis ini. Umur kita pasti akan habis. Umur kita pasti akan berhenti, dan bila berhenti tiada satu pun yang tahu. Namun bagi mereka yang dah berusia, masanya lebih dekat dan lebih lagi dapat dijangkakan. Jadi oleh sebab itulah lebih baiklah Tun Mahathir berehatlah daripada dunia politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera. Kali ini berita paling buruk diterima oleh PAS selepas beberapa insiden melibatkan Presiden PAS.
Menurut seorang pemimpin besar di dalam UMNO, yaitu Puad Zarkasi, beliau menegaskan, PAS jangan cuba lamar UMNO lagi. Wah, ini amaran paling keras, paling pedas, paling panas daripada UMNO kepada PAS. Seorang pemimpin UMNO mengakui tiada peluang kedua untuk kerjasama dengan PAS sekiranya parti dipimpin Adi Awang itu masih dengan sikap lama, suka menikam belakang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi Puad Zarkasi berkata, PAS telah mempersiapkan peluang menghidupkan penyatuan ummah yang terbuka menerusi kerjasama dalam Mufakat Nasional LN selepas PRU 2018. Sepatutnya PAS terlebih dahulu fokus memperkuatkan Mufakat Nasional. Tetapi tidak sampai setahun jagung, PAS main dua kolam apabila bekerjasama dengan Bersatu yang memang mahu membunuh UMNO. Selagi PAS dengan sikap lamanya, konsep penyatuan ummah sukar dicapai melalui pendekatan parti politik. Mesti ada tikam belakang, katanya. Adun Rengit itu mengulas gesaan veteran UMNO Tajuddin Abdul Rahman yang mahu dua parti itu menghidupkan semula Mufakat Nasional demi perjuangan agenda orang Melayu yang disifatnya kini sebagai terkebelakang. Terdahulu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu sedia bekerjasama dengan UMNO sekali lagi menerusi platform Mufakat Nasional. Bagaimanapun tidak mahu ia melibatkan pemimpin UMNO yang berpakat dengan DAP. Ahli Parlimen Kubang Krian itu juga percaya sebahagian besar dalam UMNO masih sayangkan Mufakat Nasional yang digagaskan pada tahun 2019, seperti mana pihaknya dalam Perikatan Nasional mahu penyatuan bersama semua parti Melayu. Mengulas lanjut, Puad berkata, beliau mengalu-alukan saranan Tajuddin, namun berpendapat lebih baik UMNO menumpukan peranannya dalam kerajaan perpaduan. Tidak perlu buang masa dengan perkara yang sudah dibuat tetapi gagal, kata beliau. Lebih baik UMNO fokus kerajaan perpaduan, katanya ketika turut mendakwa politik PAS pasca PRU 15 semakin mundur dan memecah belahkan umat Islam. Dipetik daripada FMT, dipetik daripada mykmu.net dengan tajuk PAS jangan cuba lamar UMNO lagi. Jadi dengan ini saudara-saudara sekalian, kalau Mufakat Nasional, bukan Mufakat Nasional, Perikatan Nasional atau PAS nak mahu menumbangkan kerajaan semula, tiada cara lain, mereka perlu memujuk, melamar UMNO sekali lagi. Tapi dengan penegasan daripada Puad Zarkasi ini dan penugasan yang telah pun dibuat juga oleh Zahid Hamidi, memang tiada harapan langsung untuk PAS maupun Muhyiddin menjadi Perdana Menteri di tengah jalan sekali lagi, kerana selagi UMNO melalui N-Block, yaitu melalui presidennya, masih menyokong Anwar Ibrahim, selagi itulah Anwar Ibrahim akan tetap menjadi Perdana Menteri di Malaysia yang berdaulat, yang berkuasa dan dipilih oleh rakyat, bukan melalui aktiviti haram, yaitu aktiviti tebuk atap sini sana. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.